pekerja-pekerja asing yang bawa masuk tapi sekarang ni tak ada kerja. Dia kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung dengan channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, di sini saya menemukan video yang diunggah oleh channel Keluar Sekejap, teman-teman. Di sini dalam acara podcastnya bercerita, ngobrol-ngobrol tentang pendatang asing. Dengan siapa pendatang asing masuk di Malaysia dan kerja di sektor apa saja, dan mampukah orang Malaysia bekerja seperti yang dikerjakan di sektor pendatang asing. Oke teman-teman, untuk mengetahuinya lebih lengkapnya, yuk kita sama-sama dengarkan obrolan dalam podcast ini sampai habis. Oke yuk. Mengenai pengurusan pekerja asing yang telah bermesyuarat semalam, dan satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, dan antara menteri-menteri yang hadir pada mesyuarat jawatankuasa bersama berkenaan dengan pekerja asing ni adalah Menteri Sumber Manusia yang baru Steven Sim, dan juga Menteri Perdagangan dan Komoditi yang baru Datuk Seri Johari Ghani. Antara masalah ni sekarang ni, Syaril, ada pekerja-pekerja asing yang dibawa masuk tapi sekarang ni tak ada kerja. Tak ada kerja. Manakala contoh sektor perdagangan dan pertanian tak cukup pekerja asing. So kita ada situation dalam negara kita di mana mungkin bila tingkap ataupun window pengambilan dibenarkan satu ketika dahulu, ada syarikat yang bawa masuk, mungkin di sini ada sedikit pertikaian. Syarikat itu proses pengambilan yang lepas, mungkin ada pertikaian dari sudut pelantikan beberapa ejen di negara-negara tertentu, bawa masuk pekerja asing tapi sekarang ni mereka tak ada kerja. Sedangkan ada sektor yang mendahagakan pekerja asing seperti sektor perladangan, iaitu ladang-ladang kelapa sawit. Sebab tu Datuk Jo kata sektor saya memerlukan pekerja asing tapi tak ada. Sebab itu keputusan telah pun dibuat semalam bahawa pekerja asing boleh tukar majikan dan isi keperluan sektor-sektor yang tak cukup kerja. So satu perkara di sini adalah structure lah, dan saya harap perkara ini tidak akan berulang, iaitu kita membenarkan syarikat bawa masuk, lepas tu dia tak ada kerja. Orang itu pun kadang-kadang majikan tak bayar sebab dia tak buat apa-apa kerja. Tapi Steven Sim, dia keluar kenyataan, majikan yang bawa masuk pekerja asing walaupun tak bagi kerja kepada mereka, mesti bayar mereka. That's right lah. Kalau tidak, dia jadi macam buruh paksa, macam modern day slavery. Dan penarafan kita di peringkat antarabangsa juga akan menurun. Sebab tu Saifuddin kata, daripada kita hantar mereka balik dan image dan rating Malaysia jatuh, kita benarkan satu window di mana kita boleh transfer. So akan ada satu proses rekalibrasi yang barulah, di mana boleh dipindahkan pekerja asing ni yang tak kerja kepada sektor lain. Cuma saya harap pekerja asing ni dia boleh buat kerja tu lah, ya. Sebab mereka diambil untuk tujuan tertentu, mungkin pembuatan contoh, tetapi sekarang ni dihantar ke sektor ladang. Saya kurang senang lah bahawa kita melihat pekerja asing ni sebagai satu kategori pekerja yang boleh buat apa-apa saja. Kita hantar dia ke kilang ke, kita hantar dia ke ladang ke. I think that's also quite unfair. Tetapi kita dah ada masalah ini. Yang kedua, keputusan itu juga telah membuat keputusan untuk memendekkan tempoh pengambilan kemasukan pekerja asing daripada 29 bulan 3 hari kepada 15 bulan 23 hari. Pengurangan yang signifikan, 46%. Dipendekkan contoh adalah dengan memendekkan tempoh bayaran levy daripada 30 hari kepada 15 hari, termasuk tempoh mengeluarkan PAS lawatan kerja sementara dan proses berkaitan, ya. So saya melihat itu juga boleh membantu mengurangkan, sebab bila proses pengambilan itu terlalu lama,
the industry may move on. Dan bila dah finally dapat pekerja asing tu, akhirnya industri tu dapati bahawa dia tak perlu lagi. Sebab kapasiti tu dah berubah, dan akhirnya bila pekerja asing itu masuk, jadi adalah masalah seperti mana hari ini, di mana ada lambakan dalam satu sektor yang tak perlukan lagi pekerja asing itu, tetapi sektor lain tak ada. Thoughts? My thoughts is 15 bulan 23 hari, iaitu satu tempoh barulah yang disyorkan ini, masih panjang dan masih ada risiko sama yang berlaku, iaitu macam dijelaskan tadi, bila apply ada permintaan, bila masuk dah tak ada permintaan tu, sebab dia mengambil masa lebih setahun untuk proses permohonan dan dapat ataupun dan sampai. So benda tu saya khawatir masih akan wujud masalah ini. Dan kalau kita cakap tentang pekerja migran ni, satu lagi istilah lain kalau kena gunakan, bukan pekerja asing tapi pekerja migran, kerana ia mencerminkan apa yang kita cuba bawa dalam Keluar Sekejap, dan juga barangkali oleh mereka yang mempunyai pandangan bahawa perlu untuk kita pastikan Malaysia ni dilihat sebagai tempat yang adil, dilihat sebagai tempat yang selamat untuk pekerja-pekerja luar daripada Malaysia ni datang berkhidmat dan bekerja. Tapi KJ, kita tak boleh lari daripada hakikat. Kalau cakap tentang pekerja asing, pekerja migran ini, pendengar-pendengar Keluar Sekejap ni sebahagiannya akan datang daripada kelompok yang sebenarnya sangat-sangat nasionalis dalam hal ini. Kalau kita lihat beberapa komen dalam Q&A yang ditanyakan selama ini pun tentang bagaimana mengurangkan lambakan pekerja migran dan pekerja asing. Kalau kita lihat berita yang dipaparkan tentang ada operasi yang dibuat di Putrajaya Kuala Lumpur dalam beberapa bulan yang lepas atau sebulan yang lepas, ramai yang mengatakan kena buat selalu. Mereka ni tak patut ada kat sini, mereka tak patut berniaga kat sini. Macam mana pasar selayang boleh, macam-macam lah. Kalau sekali balik lagi. Saya rasa kita kena address benda ni secara ringkas at least. Ni tentang berita yang diumumkan tentang bagaimana nak menguruskan lambakan yang sedia ada, ataupun keadaan di mana pekerja asing ada tapi tak ada kerja. Tapi secara keseluruhan KJ, apa pandangan KJ tentang pendekatan Malaysia, baik kerajaan maupun rakyat, berkenaan dengan pekerja asing? Adakah kita perlu sampai ke satu tahap di mana kualiti kita dalam melayan dan hak-hak yang diberikan kepada pekerja asing ni kita kena perkasakan, pada masa yang sama kurangkan kemasukan? Adakah itu satu kompromi yang okey? Itu ideal dia lah. Tapi kita kena terima kebenaran pahit ataupun bitter truth dalam hal ini. Sebahagian daripada tugas-tugas ekonomi di negara Malaysia ni, dia kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Iya, tak mau. Kita buatlah kempen kerja kilang lah, kempen apalagi kerja yang basah kasar-kasar lah, itu. dan kita bagi insentif Jarang yang yang mau sedikit tinggi. Tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 200-300 ribu rakyat Malaysia, khususnya di Johor, yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura, kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, kalau bayar saya 3-4 ribu ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi mana mungkin kita nak melihat capital structure ekonomi kita boleh sanggup terima begitu. Dan mereka of course lah selalu rujuk kepada keuntungan syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Saya rasa kenaikan gaji itu boleh, dan sebab itu kita sokong contohnya pendekatan seperti dasar gaji progresif dan sebagainya. Tetapi overnight nak samakan gaji kita dengan Singapura, dengan purchasing power di Singapura dan sebagainya, saya rasa tak boleh. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran, terutamanya untuk sektor-sektor tertentu.
Tetapi kita kena ada roadmap bagaimana kita nak mengurangkan itu. Ya, yang pertama, kita nak meningkatkan produktiviti. Kita nak memperkenalkan lebih banyak lagi industri yang ada economic complexity. Kita nak memperkukuhkan TVET kita. Kita nak pastikan bahawa latihan yang disediakan untuk pelajar-pelajar Malaysia adalah latihan yang berkualiti tinggi. Kita nak pastikan bahawa industri kita lebih capital intensive daripada labor intensive. Kita nak pastikan bahawa proses otomasi, penggunaan robot dan AI ditingkatkan lagi. Pun begitu, masih akan ada industri yang bergantung kepada pekerja manual. Dan dalam hal ini kita tak boleh tolak bahawa untuk jangka masa yang sederhana dan panjang akan ada pekerja migran yang perlu dimasuki ataupun dibawa ke Malaysia. Sebab itu saya setuju bahawa kita perlu melihat kepada satu roadmap yang dah sedia ada dan perlu diperkasakan bahawa layanan yang diberi kepada pekerja migran ini boleh dan mesti ditingkatkan. Mereka tak boleh dilayan seperti buruh paksa, dan masih lagi ada banyak majikan yang perlu ditegur dan langkah perlu diambil, penguatkuasaan perlu dilaksanakan supaya hak mereka dan kebajikan mereka dijaga dengan baik. Saya sendiri melihat waktu saya jaga Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu bahawa perumahan yang disediakan oleh pekerja-pekerja migran ini sangat-sangat daif dan dalam keadaan yang sangat teruk, bukan hanya menjejaskan kebajikan mereka tetapi menjadi satu ancaman kepada kesihatan awam. Kita mungkin akan disindir, diperli inilah terpaling pejuang kemanusiaan dan sebagainya. So saya dah caveat benda tu, saya dah alert benda tu. Tapi saya rasa terpanggil jugalah KJ, dan ini dah lari sikit daripada topik asal ni, tentang soal konsep kemanusiaan. Saya rasa tak kurang Melayu, tak kurang Malaysian, dan dah tentu tidak kurang Islam kalau kita mengambil pendirian yang lebih kemanusiaan tentang orang yang betul datang daripada negara lain, tapi bukan keputusan dia untuk lahir kat negara mana. Dan kadang-kadang benda asas ni kita lupa sebagai manusia, bahawa kita bersyukur Alhamdulillah dapat lahir dalam Malaysia, negara yang aman, negara yang memberikan kita peluang ekonomi. Bukan salah sesiapa yang terpaksa ataupun dah ditetapkan oleh Allah SWT dilahirkan di negara yang mungkin ada konflik, yang mungkin ada kesusahan, yang mungkin peluang rezekinya tidak secantik kita. Bukan kita berusaha untuk dapat ni, it's luck of the draw, right? It's fate. Jadi kadang-kadang saya rasa sedih kalau boleh saya cakap, dan memang saya akan disindir dalam hal ni, bila tengok kadang-kadang orang Melayu Islam ni yang cara dia cakap tentang orang migran ni, termasuk orang migran Islam, mungkin datang dari Bangladesh, mungkin Pakistan, mungkin Rohingya. Kalau Rohingya ni dia refugee lah, dan macam-macam lah yang dilabelkan tentang mereka. Kononnya tak elok lah, kononnya menyusahkan lah, seolah-olah mereka ni tidak sama level dengan kita. Sedangkan saya yakin sangat-sangat itu bukan ajaran agama kita lah. So anyway, ini dah lari dari topik. Saya juga harap kalau kita over sikit, biarlah kita over yang kemanusiaan, bukannya kita over untuk mengatakan bahawa terlalu tegas sehingga kita melayan manusia lain yang juga hamba Allah dengan cara yang Setelah tadi ulasan dalam video ini menyinggung tentang memperlakukan pekerja asing dan tempat tinggalnya ya teman-teman. Di sini tadi menyinggung gimana dia majikan memperlakukan pekerjanya, karena banyak kejadian pekerja yang tidak digaji, pekerja yang diperlakukan nggak senonoh, kata-kata kesat. Semoga nggak akan terulang lagi ya teman-teman. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.